الحمد لله الذي كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلقهم تفضيلا وأعد للمتقين جنات تجري من تحتها الأنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang ahli jemaat yang dikasihi dan yang dihormati sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan selalu tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mendengar setiap kali kita semai Jumaat, sebelum pada kita nak tunaikan solat Jumaat, khatib selalu berwasiat supaya bertakwa kepada Allah. Kerana takwa kepada Allah adalah salah satu sifat yang menyebabkan seorang yang beriman itu tingginya darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan iman, kekuatan tubuh badan kita, jasad kita untuk melakukan perintah Allah. Sebagai hamba yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang melakukan amal soleh, sama ada dari lelaki maupun perempuan, sedangkan ia adalah seorang yang beriman kepada Allah, maka Allah berjanji kami akan memberi dan kami tetap memberi kehidupan kepadanya adalah kehidupan yang baik lagi bahagia. Dan seterusnya di akhirat nanti kami akan membalas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa amalan yang mereka lakukan. Sidang ahli jemaat yang dihormati dan yang dikasihi sekalian, marilah kita tunaikan apa yang diperintah oleh Allah dan kita tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kebahagiaan hidup, kesenangan dalam hidup adalah satu perkara yang dikehendaki oleh setiap manusia. Tak ada manusia yang nak hidup dia sangsara, hidup menderita, hidup susah di dalam dunia ini. Semua tu nak kepada kebahagiaan hidup. Tetapi kebahagiaan hidup seseorang manusia itu
dia tidak akan mencapai dan tidak akan dapat dengan hanya dia menggunakan akal fikiran yang cerdik, kebijaksanaan, harta benda yang dia miliki, pangkat dunia yang dia dapati. Dengan hanya itu saja dia tidak boleh mencapai kehidupan yang bahagia. Sekiranya ia tidak kembali kepada panduman, petunjuk daripada Khaliqil Makhluk dan Rabbul Alamin untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar di dalam hidup kita manusia, mesti kita kembali kepada petunjuk, kembali kepada pedoman Allah Subhanahu wa taala sebagai penjadi makhluk ini, sebagai tuan kepada alam semua ini. Oleh itu, kebahagiaan yang sebenar ialah kita akan mendapati 3 kebahagiaan dalam alam yang kita duduk dan kita akan menghadapi. Lah ni kita duduk di alam dunia, alam yang kita boleh rasa dan kita boleh kecak belaka dah. Bagaimananya hidup di atas dunia ini, kita semua nak kepada kebahagiaan hidup. Dan satu lagi, sebab itulah kebahagiaan manusia, ia akan mendapat kebahagiaan yang sebenar di dalam 3 alam. Yang pertama alam dunia di hari ini, dan yang kedua alam barzakh di hadapan kita yang kita semua kena pergi di alam kubur, dan satu iaitu alam yang terakhir iaitu alam akhirat. Semua akan dibangkit nak kepada kebahagiaan hidup. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, oleh itu manusia walaupun dia tu bijak setara mana pun, tetapi dia tidak akan mendapati kebahagiaan hidup yang sebenar kalaulah dia tidak berpandu kepada ajaran Allah, kepada syariat Allah, yaitu al-Islam. Islam adalah agama yang mensejahterakan kita, yang menyelamatkan kita, hidup kita, dunia dan akhirat kita. Oleh itu, hidup kita ni, dia mesti hidup kita 3 perkara, 3 jenis dalam hidup kita. Pertama, hidup kita al-hayatu lillah, hidup kerana Allah. Lagu mana hidup kerana Allah? Segala gerak-geri kita, segala amalan kita, tindak tanduk kita, semua tu lillah. Semaya kerana Allah, beribadat kerana Allah, berzikir kerana Allah, membaca Al-Quran kerana Allah, bersedekah kerana Allah. Segala amalan kita buat lillah. Hidup kita lillah, hidup kerana Allah. Itu di antara kemanisan iman, kebahagiaan hidup. Hidup lillah. Yang kedua, kita hidup al-hayatu billah, hidup dengan Allah. Maksudnya hidup kita dengan, tak boleh lari dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Hidup dengan rezeki Allah Ta'ala, makan, pakaian, semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup billah. Yang ketiga, al-hayatu ma'allah, hidup bersama dengan Allah. Itu hidup bersama dengan syariat Allah, dengan hukum hakam Allah, dengan ajaran Allah. Tak boleh kita lari daripada 3 jenis hidup kita. Sebab itulah hidup kita ni, dia walaupun kita boleh pilih hari Jumaat, Sabtu, Ahad, tapi yang sebenarnya dunia ni adalah 2 hari sahaja. Ad-dunya yauman. Dunia ni 2 hari. Yang pertama, yaumu haznin, hari kita duka cita. Yaumu farhin, hari kita gembira, hari kita suka serentak. Ada dalam hidup kita. Boleh kita siasat tengok hidup kita.
Kadang-kadang kita hidup dalam keadaan gembira, serenok, suka. Dan satu hari lagi iaitu yaumu haznin, hidup dalam keadaan duka cita. Kita sebagai manusia tak boleh lari daripada dua keadaan hidup kita, dua masa hidup kita. Wa'aimu hidup suka, cinta, gembira, dan wa'aimu juga kita hidup dalam keadaan duka. Tetapi kita kena ingat bahawa wakilahuma zailun, kedua-duanya akan hilang. Waktu hidup tabiat manusia di atas dunia, hidup duka cita akan hilang satu hari, hidup gembira juga akan hilang pada satu hari. Sebab itulah untuk kita mendapat, memperolehi kejayaan kehidupan yang sebenar, usahalah, mencarilah panduan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat tiga alam hidup kita supaya kita bahagia. Alam dunia bahagia, alam barzakh kita akan bahagia, dan di alam akhirat waktu mana dibangkit dan dihisap, diberi tengok kemukakan kepada kita ajak balasan-balasan kita, maka kita adalah juga orang yang bahagia. Sidang ahli Jumaat yang dikasihi dan yang hormati sekalian, oleh itu kebahagiaan hidup ini dia mesti berdasar, dia ada unsur-unsur dia untuk kita mencapai kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama sebagai asas kepada kehidupan kebahagiaan hidup kita, iaitu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Tidakkah akan melihat, tidakkah akan memahami bahawa bagaimana Allah Ta'ala memberi satu contoh, membuat satu perbandingan, iaitu kalimatun thayyibah, kalimah yang baik, iaitu kalimatut tauhid, kalimah la ilaha illallah, yang ada di dalam hati setiap kita, setiap orang manusia, sebagai asas, sebagai tunjang kepada hidupnya. Maka itulah seperti mana sepohon kayu yang baik, yang mana huminya, tunyanya tetap teguh di bumi dan pokoknya menjular ke langit, memberi makan kepada orang-orang yang makan setiap masa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbandingannya bagi orang yang ada kalimat tauhid yang teguh di dalam isi hatinya. Dia akan melahirkan buah-buah yang baik. Sebab tu siapa ada kalimah tauhid, maka hidup dia bahagia. Sebab tu hidup, kebahagiaan hidup seseorang manusia tidak bergantung kepada kecerdikan fikirannya, harta banyaknya, pangkat tingginya. Dia adalah bergantung kepada hati jiwa seseorang manusia yang adanya kalimah tauhid la ilaha illallah. Benar-benar dia memahami dan dia juga dapat beramal dengan apa yang dikehendaki oleh kalimah tauhid ini. Sebab tu kita tengok di alam ni, di dunia ni, ramai orang yang pekat tinggi, harta banyak tetapi hidup menderita, tak ada bahagia dalam hidupnya. Sebab itulah alhamdulillah kita menjadi seorang beriman kepada Allah, yang berdasar kepada bertakwa kepada Allah, menyebabkan kebahagiaan hidup kita di dalam dunia ini. Kemudian di dalam dunia ni, apabila kita ada kalimah tauhid yang kejak teguh dalam hati kita,
kita tidak akan menyeleweng, tidak akan dipesong hidup kita oleh sebaran hasutan, tipu daya syaitan dan juga nafsu yang jahat. Ini sebagai langkah untuk kita dapat kejayaan di alam yang seterusnya, yaitu alam barzakh dan seterusnya alam akhirat. Kemudian sebab itulah berkata Yahya, hidup kita manusia ni dia ada musuh dia. Sebab tu kalau kita tak tanam kalimah tauhid jadi kemah kejap dalam jiwa, dalam hati kita, kita akan dihasut, kita akan digelencir oleh musuh kita. Gapo musuh kita? Dalam hidup kita ni manusia ni ada 3 musuh. Yang pertama duniahu, dunia dia sendiri. Benda hak ada dekat dengan kita, dunia hak kita menjadi musuh kita. Berapa ramai daripada manusia yang rusak akidahnya, punah akidahnya dengan sebab dunia. Duniahu. Wa syaitanuhu, yang kedua syaitan. Syaitan ni setiap orang yang ada syaitan. Nama kata qarin, setiap orang yang ada qarin. Ada sahaya rapat yang duduk sekali dengan dia, iaitu syaitan. Syaitan ni juga sebagai musuh pada manusia. Yang ketiga iaitu nafsu, diri dia, jiwa dia. Jiwa kita, diri kita juga musuh kalau kita turut kehendak-kehendak dan syahwah-syahwah dia. Melalui kalimat tauhid yang ada, insya-Allah kita boleh menghadapi 3 musuh dalam alam dunia ini yang menyebabkan manusia dirusak. Sidang Jumaat, sidang ahli Jumaat yang dihormati, yang dikasihi sekalian. Apabila kita ada kalimah tauhid, kemudian kalimah tauhid saat ini kejak teguh dalam jiwa, dalam hati kita sebagai benih kepada nak hidupnya ruh kita, kemudian kita menjadi subur benih saat ini, iman saat ini, supaya dia boleh buat amal, bergerak dengan cergas, iaitu mesti dipimpin oleh nurul Quran, cahaya Al-Quran dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah iman kita akan jadi bergerak. Iman kita akan ada peranan dalam hidup dia. Apabila disuluh, disumbui oleh cahaya Al-Quran, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Quran menjadi nur, cahaya, hidup kita dalam cahaya, tak ada hidup dalam zulumat, seperti mana orang tak ada Quran, orang tak ada ajaran, orang tak mempunyai kitab. Kita mempunyai kitab, ada Al-Quran, ada petunjuk Nabi kita sebagai cahaya untuk nak menyuburkan iman kita yang ada dalam hati kita, maka dia akan melahirkan amalan-amalan yang soleh. Sebab itulah kita kena kapuh 2. Saat ini dari segi amal ataupun makanan ruh kita. Makanan ruh kita adalah iman, adalah nurul Quran, adalah petunjuk Nabi kita Muhammad. Itu adalah sebagai untuk nak usaha iman kita, nak usaha ruh kita. Kemudian satu lagi iaitu makanan. Hak kita makan, hak kita minum, supaya tubuh kita ni sihat, tubuh kita ni gagah. Juga berhajat kepada makanan yang halal, makanan hak halal. Jangan makan hak haram. Kerana makan haram ni walaupun kita makan kenyang, gagah tubuh badan, tapi menyebabkan ruh kita tu sakit, ruh kita tu rusak kalau kita makan benda haram, minum benda haram. Sebab tu baru ni setiap kali pemilihan raya, maka kebanyakan kita menjadi fitnah di akhir zaman, makan benda haram, rishwah. Bertabatlah kamu pada Allah. Kita pakai bertabat. Karena itu adalah benda haram, menyebabkan tubuh badan kita sihat, tetapi ruh kita sakit, ruh kita menderita. Dengan sebab ada hubungan makan yang kita makan dengan ruh kita, dengan iman kita. Kedua-dua kita kena jaga demi untuk mencapai kebahagiaan hidup kita dalam dunia ni dan seterusnya di akhirat nanti. Sebab tu Allah Ta'ala menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia,
kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makalah kamu apa yang ada di bumi, akan benda yang halal lagi baik, benda halal benda baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan ni sekat kita dapat makan benda halal. Syaitan ni ajak kita makan benda haram. Tujuan dia tu nak wi kita tu rusak iman, punah iman kita. Itu di antara kerja syaitan. Dengan itu nyatalah bahawa tubuh badan kita, jasad kita ada hubungan dengan ruh kita. Kedua-duanya kita kena jaga supaya kita dapat kebahagiaan. Berapa ramai daripada manusia yang sehat tubuh badannya, tetapi ruh dia sakit, ruh dia tidak sehat, menyebabkan dia tidak bahagia. Hidup atas dunia pun tidak bahagia, apatah lagi setelah mana mati di alam barzakh, di alam akhirat pada hari kiamat esok. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, mari kita beramal dengan amal yang soleh. Kerana tanda kata hidup kita bahagia sungguh. Tanda, ia ada tanda dia. Alamat dia iaitu mereka yang boleh hipung di atas diri dia 3 perkara. Siapa ada 3 perkara ni, maka tanda kata dia hidup bahagia. Sa'id dan haqq, mana bahagia sungguh. Yang pertama, dia boleh bersyukur di atas nikmat Allah. Tuhan beri nikmat pada dia, maka dia bersyukur, tidak kufur nikmat Allah Ta'ala. Tu tanda kata bahagia hidup dia. Walaupun sikit, sekadar makan, sekadar hidup, tidak mewah, tapi dia bersyukur. Tanda kata hidup dia bahagia. Yang kedua, sabar waktu mana dia diuji, dibala. Kena uji, kena bala Allah Ta'ala, maka dia sabar. Bahagia hidup dia. Yang ketiga, dia istighfar apabila dia berdosa. Apabila dia buat dosa, maka dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara ni sebagai anwan, sebagai tanda kata hidup bahagia bagi seorang manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah la haula wala quwwata. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Janganlah kamu mati melainkan setelah kamu menjadi seorang muslim, seorang yang beragama dengan agama Islam. Berjayalah kamu, beruntung dan bertuahlah kamu hidup di dunia ini, seterusnya di akhirat nanti. Oleh itu, apabila kita ada iman, iman kita sehat, tubuh badan kita sehat, maka dia akan dapat melahirkan akhlak yang baik. Itulah di antara tujuan dibangkitkan Nabi kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya dibangkitkan akan aku menjadi rasul untuk menyempurnakan, untuk membaiki akhlak yang mulia. Selepas pada itu dia akan lahirnya pasangan hidup kita yang bahagia, rumah tangga bahagia,
dan seterusnya keluarga bahagia, dan seterusnya keturunan bahagia, dan akan lahirnya sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara tempat tinggal, tempat duduk yang bahagia, yang baik, dan serta mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan kita tak bersyukur. Dengan sahabat pernah berlaku pada masa dulu, iaitu Allah Taala sebut dari surah Sabak, waktu mana Allah Taala memberi pada penduduk negeri Sabak mewahnya hidup mereka, dua kebun mereka, di sebelah kanan mereka, di sebelah kiri mereka kebun yang subur berbuah, tetapi Allah Ta'ala suruh mereka bersyukur, mereka tak bersyukur. Akhirnya Allah Ta'ala mengganti dua kebun yang subur, yang banyak berbuah saat ini, akan menjadi kebun yang hancur, tidak berbuah, buah-buah yang tidak boleh makan, menyebabkan mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah, kerana Allah lah sebagai penjadi kita, Allah Taala lah sebagai mana tuai kepada alam ini semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa ya Allah, kami minta pada akal iman yang benar, wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, amal soleh yang diterima, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih, rezeki yang halal, rezeki yang baik lagi banyak luas. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih ahwalana, ya Allah memperbaikilah kelakuan kami, wa ahwali syababina, kelakuan pemuda-pemuda kami, wa fatayatina, dan pemudi-pemudi kami, wa rijalana wa nisa'ana, lelaki kami dan perempuan kami, wa jami'al muslimina wal muslimat. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, ya Allah hidayahkanlah, pimpinlah kami semua kepada jalan yang betul, wasabbit qulubana ala dinika ila yaumiddin, tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau ya Allah. Rabbana la taj'alid dunya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin, wa najjina bi rahmatika wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.